Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi di bawah tajuk persamaan linear. Tapi sekarang kita akan pergi pula kepada subtopik yang berikutnya. Pada muka surat, kalau ikut modul efektif vocational pada muka surat 22, ya, di bawah tajuk persamaan linear dalam dua pun boleh ubah. So, mari kita sama-sama belajar apa yang dimaksudkan sebagai persamaan linear dalam dua pun boleh ubah. Okey. Persamaan linear dalam dua pun boleh ubah, ya. Bermaksud persamaan yang mempunyai dua pun boleh ubah dan kuasanya masih satu. Okey. Okey, di bawah ini dia telah ditunjukkan contoh-contoh yang menunjukkan persamaan linear dalam dua pun boleh ubah. Contoh yang pertama, kita ada 7x tolak 3 sama dengan 4y. So, di sini syarat utama iaitu dua pun boleh ubah dan juga persamaan dan juga kuasa bagi setiap pun boleh ubah ni adalah satu. Jadi, dia memenuhi ketiga syarat lah. Yang cikgu saja masukkan satu lagi syarat iaitu persamaan lah. So, bila nama persamaan, dia mesti ada bersama dengan. Okay, di sini kita ada 7x tolak 3 sama dengan 4y. Manakala yang ini n per 9 tolak m sama dengan 4. Masih juga memenuhi. Dan yang last sekali kita ada p tambah q sama dengan 8. Okey, di bawah ini pula adalah contoh-contoh yang menunjukkan bukan persamaan linear dalam dua pun boleh ubah. Okey, kenapa yang pertama ini? Okey, sama juga yang nota sebelum ini telah cikgu nyatakan kenapa apabila 1 per x tambah dengan 1 per y kita panggil sebagai bukan persamaan linear dalam dua pun boleh ubah walaupun dia ada dua pun boleh ubah. Okey, cikgu akan tunjukkan. Kita tahu dalam hukum indeks, kalau kita ada 1 per a, kita boleh tulis sebagai a negatif 1. Okey, sama juga kalau kita ada 1 per x, so kita boleh tulis benda ini sebagai x kuasa negatif 1. Jadi untuk yang contoh yang ini, dia tidak memenuhi syarat yang kedua, iaitu kuasa setiap pun boleh ubah mestilah satu. Ya. Di sini kuasanya adalah negatif 1. Jadi kita tidak memenuhi syarat lah, ya. Utama iaitu kuasa setiap pun boleh ubah itu ialah 1. Okey. Manakala di yang kedua pula, contoh yang kedua, mn tambah 3m sama dengan 2. Okey. Di sini dia juga bukan dua pun boleh ubah, ya. Disebabkan mn, ya, dia ada sini kita panggil sebagai dua pun boleh ubah dah. Kemudian ada satu lagi m, jadi ada 3 pun boleh ubah. Jadi tidak juga memenuhi syarat yang pertama, dua pun boleh ubah, ya. Walaupun kuasanya sudah satu, tapi dia tidak memenuhi syarat yang pertama tadi dah. Jadi atas kriteria-kriteria ini, kamu boleh tentukan sama ada sesuatu persamaan itu dia merupakan persamaan linear dua pun boleh ubah ataupun bukan. Okey, pelajar, di bawah ini adalah latihan jom mahir 7. Jadi latihan ini semua pelajar akan lakukan selepas tamatnya sesi PDPR kita yang ini. Selepas selesai pelajar mendengar semua video yang telah cikgu rekodkan ini,
semua pelajar dikenaki menjawab setiap soalan yang ada lah. Bagi yang tiada modul, cikgu akan letakkan soalan ini dalam grup WhatsApp. Okey. So, jom hanya 7. Dia kata tandakan right pada persamaan linear dengan 2 pemboleh ubah. Contoh yang pertama, 3M tolak N sama dengan 5. So, kita ikut syarat. Adakah dia 2 pemboleh ubah? So, di sini ada 2, MN. Adakah dia ada persamaan? Ya. Adakah dia kuasanya pun buat itu 1? Ya. Jadi, kalau pelajar yakin dengan jawapan itu, just tanda right saja. Contoh lah. Okey. Okey. Jadi, lakukan latihan ini selepas habis sesi PDPR kita pada pagi ini. Selepas selesai mendengar penerangan mulai video. Okey, baiklah pelajar. Seterusnya kita pergi kepada menulis bersamaan linear dan pula bagi penyataan yang diberi. Okey, di sini kita kena tulis adalah bentuk bentuk simbol ya. Berdasarkan pernyataan ataupun ayat matematik yang telah diberi. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Jumlah berat sebuah televisyen dan sebuah radio adalah 25 kg. Okey. Berat bagi sebuah televisyen ialah X kilogram. Berat bagi sebuah radio adalah Y kilogram. So, jumlah berat sama dengan 25 kilogram. Jadi, bila dikatakan jumlah, bila jumlah kita tambahlah. Jadi, sebab tu dia diwujudkan X tambah Y sama dengan 25. Jadi, untuk pelajar menjawab soalan yang bentuknya seperti ini, semua pelajar kena faham dulu apakah dan cuba cari keyword dalam ayat yang telah diberi. Contoh di sini jumlah. So, bila jumlah kita tahu mesti tambah. Okey. Kemudian kita gunakanlah pemboleh ubah yang ada. Sekiranya tiada pada soalan, so pelajar boleh menggunakan apa-apa pemboleh ubah yang sesuai lah. Menggunakan apa-apa huruf yang sesuai untuk nak jadikan sebagai pemboleh ubah. Okey. So, kita pergi pula kepada soalan yang contoh yang B. Iman mempunyai RM500. Dia kemudiannya membelanjakan kesemua wangnya untuk membeli M kilogram pisang yang berharga 30 kilogram dan N kilogram sayur yang berharga 15 kilogram per kilogram. Tuliskan persamaan yang menghubungkan M dan N. Okey. Tuliskan persamaan yang bukan imam dia membelanjakan semua untuk membeli. Okey, bermaksud membelanjakan semua. Kesemua tu bermaksud ada penambahan, ada berlakunya penambahan juga yang pertama. Kemudian dia telah membeli M kilogram berharga 30 per kilogram. Okey, bermaksud pemboleh ubah adalah M untuk yang pisang, manakala pemboleh ubah yang kedua N adalah sayur. Jadi 30 ini merujuk kepada harga 1 kilogram dan M ini merujuk kepada berapakah kilogram pisang yang telah dibeli. Begitu juga yang sayur M 15 kilogram 15 ini merujuk kepada 15 harga bagi 1 kilogram, manakala N ini merujuk kepada pemboleh ubah yang menggantikan nilai kilogram sayur telah dibeli. Jadi kita anggap 30 akan darab dengan M, so dapat 30M ya. 30 darab dengan M dapat 30M, manakala 15 darab dengan N sama dengan 15N. Jadi disebabkan imam membelanjakan kesemua duitnya ya, untuk membeli pisang dan juga sayur. Jadi kita tambahkanlah 30M tambah 15N sama dengan 500. Okey. Jadi pelajar akan cuba faham dulu kehendak soalan sebelum membuat dalam bentuk simbol. Okey. So, seperti biasa
Di sini kita ada jom mahir 8 untuk pelajar buat sebagai latihan pengukuhan selepas selesainya sesi sesi video ini. Okey. Soalan jom mahir 8 ini pun cikgu akan letakkan dalam grup WhatsApp lah. Okey. Pelajar akan cuba buat. Okey. Sekarang kita pergi pula kepada menentukan nilai suatu pemboleh ubah apabila diberi nilai pemboleh ubah yang lain. Okey, maksudnya di sini kita ada dua pemboleh ubah ya. Okey, macam contoh kat sini kita ada X dengan Y. Okey, maksudnya dia soalan ni telah diberi satu nilai, salah satu pemboleh ubah telah diberi nilai. Jadi kita akan cuba kira untuk mencari nilai yang satu lagi. Okey. Okey, contoh pada soalan A yang ini, dia kata cari nilai X bagi 2Y tambah X sama dengan 5 apabila Y sama dengan 1. Okey, kita ada 2Y tambah X sama dengan 5. Sekejap ya, cikgu tulis kat bawah senang. Okey, ini soalan dia. Cikgu tulis mula ya. 2Y tambah X sama dengan 5. Ya. Kita kena cari nilai X apabila Y sama dengan 1. So, kita gantikan saja Y sama dengan 1 ke dalam persamaan yang telah diberi. Okey. Cikgu buat kurungan. Tambah dengan X sama dengan 5. Okey, kita dapat 2 tambah X sama dengan 5. 2 darab 1, kita dapat 2. So, seperti yang kita belajar sebelum ini, kita nak cari nilai X. Okey. So, kalau kita nak hilangkan 2, di sini kita tolak 2. Okey, bila sebelah kiri kita tolak 2, sebelah kanan pun kita akan tolak 2. Jadi, X sama dengan 5 tolak 2. Sama dengan 3. Okey, untuk contoh yang B pula, di sini kita ada 2M tambah 3N sama dengan 8. Tetapi contoh B ni dia ada dua soalan. Yang pertamanya, disuruh cari nilai M sekiranya N diberi. Manakala disuruh cari nilai N untuk yang kedua apabila M diberi. Jadi kita akan cuba selesaikan salah satu-satu lah. Okey, yang pertama kita jawab yang satu dulu. Okey. Kita gantikan N sama dengan 1 ke dalam persamaan. So, 2M tambah 3 kali 1, pasti 3 darab 1 sama dengan 8. So, 3 darab 1 dapat 3. So, 2M tambah 3 sama dengan 8. Okey, sama seperti yang contoh sebelum ini. Kalau kita nak hilangkan 3 ni, kita kena tolak 3. Sebab 3 tolak 3 dapat kosong kan. Jadi, setelah kita tolak 3 sebelah kiri, sebelah kanan pun kita tolak 3. Jadi, 2N sama dengan 8 tolak 3 sama dengan 5. Okey. Jadi, ini adalah darab, operasi darab. So, kalau kita nak hilangkan 2, kita akan bahagi dengan 2. Jadi, kalau sebelah kiri kita bahagi dengan 2. So, sebelah kanan pun kita akan bahagi dengan 2. Ini mengikut kaedah yang sebenar lah ya. Kalau kaedah yang dalam buku modul yang sebelum ni, yang dalam buku modul kita, dia kata kalau sini darab, pergi sana jadi bahagi. Okey. Tapi cikgu lebih suka nak ajar kamu cara yang betul lah, cara yang sebenar. Cara yang betulnya, kalau kita nak hilangkan 2 di sini, kalau ada operasi darab, so kita bahagi dengan 2. So, kalau belah kiri kita bahagi dengan 2, sebelah kanan pun kita bahagi dengan 2. So, ni kita boleh hapuskan. Jadi, hilanglah 1. 2 bagi dapat 1. 1 darab M. So, M sama dengan 5/2. Okey. Manakala bagi soalan B2,
diberi nilai M22, disuruh cari nilai N. So kita gantikan je macam biasa. Nilai M kita dengan 2 disebabkan soalan telah diberi M sebagai 2. Kemudian kita darab 2 darab 2 dapat 4 tambah 3 M sama dengan 8. So kalau pelajar perhatikan daripada soalan A hinggalah soalan B2 ini, cara untuk kita nak selesaikannya semua adalah sama je. Okey. So di sini sama 3n sama dengan 8. So kalau kita nak hilangkan 4 sini, kita tolak dengan 4 sebab 4 tolak 4 dapat kosong. So kalau belah kiri tolak 4, belah kanan pun kita tolak 4. Duduk jadi 8 tolak 4 sama dengan 4 lah. So 3n sama dengan 4. Jadi kita dapat 3n sama dengan 4. So seperti biasa, ini operasi darab. Kalau kita nak hilangkan 3, kita bahagi dengan 3 sebelah kiri. Dan kalau kita bagi sebelah 3 sebelah kiri, sebelah kanan pun kita bagi dengan 3. So kita boleh hapuskan. Jadilah n sama dengan 4/3. Okey, seperti biasa, di sini ada soalan jom mahir 9 untuk soalan pengukuhan. Jadi pelajar akan jawab selepas selesainya mendengar kesemua video yang telah cikgu rekodkan ini. Okey, itu saja untuk kali ini. Okey, kita jumpa lagi untuk subtopik yang berikutnya.